Saya nak awak berjanji pada saya. Awak tak boleh beritahu sesiapa tentang rahsia saya ini. Walaupun Faizal. Sebagai seorang manusia, saya memang pegang pada janji. Lebih-lebih lagi sebagai seorang Muslim. Kerana Allah menjadi saksi dalam setiap apa janji yang kita buat. InsyaAllah. Apa rahsia awak? Awak dah yakin dan bersedia untuk berkongsi dengan saya? Okey. Uploadkan gambar-gambar ini dalam komputer dan cetakkan satu salinan untuk dia. Baik, bos. Ini satu berita gembira, Albert. Bukan selalu saya dapat saksikan kawan saya dapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kenapa awak nak suruh? Keputusan saya untuk memeluk Islam tentu akan menimbulkan banyak masalah dengan keluarga saya dan juga Cindy. Mereka belum lagi tahu tentang hal ini. Dan bayangkanlah, saya anak lelaki tunggal dalam keluarga saya. My family is very orthodox, Dayu. Mereka tak akan dapat terima keputusan saya ini dengan mudah. Begitu juga Cindy. Sebab itu saya kena berhati-hati. Mereka perlu bersedia sebelum saya memberitahu keinginan saya ini. Dan buat masa sekarang, saya belum bersedia untuk berdepan dengan mereka. Tapi boleh saya tahu sikit? Apa yang menyebabkan awak nak masuk Islam? Cik Albert pun ada baca tentang teori Big Bang ni, no? Bagus buku ni. Abang Mat pun tahu tentang teori Big Bang? Hebat Abang Mat ni. Abang Mat dah baca ke? Tidaklah. Tapi anak saya yang belajar dekat UIA tu, dia yang beritahu pada saya. Tapi sebenarnya saya dah lama tahu tentang ni. Saya baca dalam Al-Quran. Dalam Quran? Biar betul Abang Mat. Betul. Takkanlah saya nak bergurau pula tentang perkara macam ni. Abang Mat, teori Big Bang ni baru saja keluar sekitar tahun 80-an. Takkan boleh ada dalam Quran pula? Ada, Encik Albert. Dalam Quran, surah Al-Anbiya ayat 30, ada dijelaskan oleh Allah. Awalam yaral ladzina kafaru anna samawati wal ard kanat ratqan fafataknahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minun. Tidakkah orang-orang kafir itu memikirkan dan mempercayai bahawa sesungguhnya langit dan bumi itu bercantum sebagai benda yang satu. Lalu kami pisahkan antara keduanya dan kami jadikan daripada air tiap-tiap benda yang hidup. Maka mengapa mereka tidak mahu beriman? Bukankah ayat itu tadi menerangkan tentang teori Big Bang yang saintis sedang duk bincang pada hari ini? Tapi bukan itu saja, Encik Albert. Sebenarnya segala-galanya tentang alam ini ada dijelaskan dalam Al-Quran. Contohnya, macam Cat's Eye Nebula. Baru-baru ni kan NASA ada ambil gambar dia daripada galaksi, bukan? Bukankah rupa gambar tu menyerupai sekuntum bunga ros? Faizan syakkatis sama'u fakanat wardatan kaddihan. Ketika langit pecah belah, lalu menjadilah ia mawar merah berkilat seperti minyak. Itu daripada surah Ar-Rahman ayat 37. Baru sekarang mereka terjumpa bukti ayat tersebut. Sedangkan 1400 tahun dulu Allah dah bagi tahu tentang perkara ni pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau Cik Albert kurang yakinlah dengan kata-kata saya ni, cuba Cik Albert baca terjemahan daripada Al-Quran. InsyaAllah Cik Albert akan jumpa ayat-ayat yang saya baru sebutkan tadi itu. Subhanallah. Saya masa tu tak percaya kata-kata Abang Mat. Jadi saya pun mula mencari terjemahan Al-Quran dan mengkajinya. Dan ternyata betul apa yang dikatakan oleh Abang Mat. Semuanya ada dalam Al-Quran.
Semakin lama, hati saya semakin tertarik dengan agama Islam. Kemudian saya mula mengkaji tentang sejarah kehidupan Nabi Muhammad. Beliau seorang yang amat luar biasa, Hidayu. Sebab itulah, Michael H. Hart, penulis buku The 100 Ranking of the Most Influential Persons in History, letak nama beliau di senarai teratas sekali. Alhamdulillah. Saya terharu, Albert. Dah hampir 2 tahun saya mengkaji isu ketuhanan ni. Dan saya paling tertarik dengan agama Islam. Sebab itulah saya pergi mendalami Islam di Perkim. Tapi ini rasa saya, Hidayu. Apa ya, Abang? Berapa lama awak nak suruh? Cukup berakhir di sini. Cindy? Cindy? Bangun, Cindy. Dah lewat ni. Aku nak balik. Dan kau dah terlalu lama di sini. What happened? Bangun. Where am I? Kau dah terlalu banyak minum teh herba aku tadi. Oh. We took some lovely pictures of yours. Sebagai kenang-kenangan. Tengok. Tapi kenapa? Sebagai jaminan, kalau kau nak gambar-gambar ni selamat dalam simpanan aku, kau suruh Albert bekerjasama dengan aku. Tapi kalau dia masih berdikir juga, dia akan dapat tengok gambar-gambar ni bersama seluruh warga Kuala Lumpur yang lain. How dare you! Believe me, I dare. Don't you ever do that again. Now, put on your clothes and get out from here. Out! Aku bukan tak nak bantu kau, Sandy. Tapi jumlah yang kau minta ni tinggi sangat. 250,000. Macam mana kalau bisnes kamu gagal? Bolehkah kamu bayar aku balik? Saya akan pastikan yang kami tak akan gagal, Angka. Sebab ini peluang kami untuk mengubah hidup kami. Saya berjanji tak akan hampakan Angka. Aku suka semangat kau. Semangat muda. Tapi cakap aja tak cukup. Semua orang boleh cakap. Kalau ada masalah nanti, bolehkah kamu hadapi? Uncle kan dah lama kenal saya. Takkan Uncle tak boleh percaya pada saya? Boleh dipertimbangkan. Kalau kamu berdua ada cagaran. Kalau ada cagaran dah, tentu kami pergi bank. Tak semestinya cagaran dalam bentuk harta. Jaminan pun boleh dipertimbangkan. Betul tak, Bos? Jaminan macam mana? Mungkin gambar Cindy. Gambar saya? Maksud awak? Ya, gambar bogel awak.
Assalamualaikum. Lama sampai? Oh, Waalaikumsalam. Baru sampai. Bosan kat rumah tadi, itu yang saya datang sini. Ajaklah Ayu keluar. Itulah tujuan saya pun nak ajak Ayu keluar tengok wayang kalau Ayu sudi. Malam ni tak boleh, Wan, sebab Ayu banyak kerja. Ya, Abang Wan. Hai. Hai Niza. Dah sampai? Abang baru je sampai. Abang ingatkan nak ajak Kak Ayu keluar tapi sibuk. Niza nak ke mana? Niza ada race. Abang suka drift? Niza drift? Abang tak sangka Niza drift? Okey. Yang tak sangka tu lagi Niza buat. Lagi best. Eloklah tu. Ingat sikit awak tu perempuan. Mama, zaman sekarang ni, lelaki dan perempuan sama je. Perempuan boleh buat apa yang lelaki buat. Betul. Tapi tetap fitrah lelaki dengan perempuan Tuhan ciptakan berbeza. Jangan sampai lupa diri dan melampau batas pula. Tu Mama jangan risau, adik tak lupa. Abang nak ikut Niza? Cindy. Kenapa ni? Kenapa tak jawab panggilan saya? Awak okey ke? Saya tak berapa sihat. Awak demam ke? Awak nak ke klinik? Awak nak makan apa? Bagi tahu saya belikan. Cindy, kenapa ni? Bagi tahulah saya. Awak ada masalah ke? Saya penat. Saya nak bersendirian. Cukup berakhir di sini. Ayu. Kenapa buat Iwan macam tu? Tak kesian ke kat dia? Buat apanya, Ma? Orang tu susah payah datang nak ajak Ayu keluar. Selamba je tolak. Tak tahu nak jaga perasaan orang. Ya Allah, nak jaga apanya, Ma? Dia tu tiba-tiba datang, lepas tu nak ajak orang keluar. Bukan nak telefon dulu. Lagipun dia dah keluar dengan adik, okeylah tu. Dia nak ajak Ayu keluar, bukan nak ajak adik keluar. Takkan tak faham lagi. Ayu dengan dia tak ada apa-apa lah, Ma. Macam Ayu cakap, Ayu kawan je dengan dia. Kalau Ayu keluar dengan dia nanti, apa pula Faizal cakap? Ya Allah, dah habis-habis Faizal. Apa yang nak tunggu dengan budak Faizal tu? Ayu tak boleh nilai ke antara kaca dengan permata? Kalau awak betul-betul sayangkan saya, awak mesti buat apa yang saya minta. Lepaskan kargo Uncle Sam. Nanti semuanya akan okey. Tapi kenapa? Kenapa awak cakap macam ni? Buat ajalah. Jangan banyak soal. Saya takut. Dia takut dengan awak? Dia ada telefon atau jumpa awak tak? Tak. Saya tak jumpa dia dan dia tak telefon saya. Tapi tolonglah Albert. Biarkan dia sekali ni aja. Awak tak takut ke? Dia boleh buat apa saja. Awak takut pasal bom tu? Dia cuma nak takutkan kita saja, Cindy. Tak ada gunanya kita mengalah dengan dia. Kalau kita tunjukkan yang kita takut, lagilah dia akan tekan kita. Kita kena kuat, Cindy. Kita kena sama-sama lawan dia. Tapi saya tak nak bergaduh. Kita menjalankan perniagaan, bukan berperang.
Biarkanlah dia gunakan servis kita. Lepas tu kita tutup buku. Kenapa awak nak emosional sangat berurusan dengan dia? Ini bukan setakat perniagaan saja, Cindy. Ini tentang kehidupan. Kehidupan kita dan orang-orang lain. Saya tak nak terlibat dalam aktiviti jenayah macam tu. Kita mesti jadi rakyat yang bertanggungjawab. Impresif. Kenapa kita tak jumpa sebelum ni? Kau jangan terlalu berani nak ambil risiko sekali lagi dengan aku, Albert. Dan saya cuma minta surat pengesahan yang sah. Itu je. Kenapa Uncle sampai nak ugut saya macam ni pula? Saya cuma menjalankan prosedur biasa untuk perkapalan, Uncle. Jangan tunjuk pandai dengan aku, Albert. Aku tahu kau tak perlukan dokumen tu. Kau sengaja nak menyusahkan aku. Kalau Uncle dah fikir macam tu, kenapa masih nak berurus niaga dengan saya, Uncle? Banyak lagi syarikat lain. Pergilah kepada mereka. Tentu mereka lebih suka nak berurus niaga dengan Uncle. Kau nak mengajar aku cara nak jalankan bisnes aku? Hei, Albert. Jangan buat aku marah. Lebih baik kau buat seperti apa yang aku suruh atau tanggung akibatnya. Saya betul-betul tertekan dengan keputusan ini. Just go to the police. Habis cerita. Tak juga, Idayu. Saya tak ada apa-apa bukti yang mengatakan dia ada buat salah. Lagipun kalau melibatkan polis ni, leceh nanti. Dan sampai bila awak kena pressure macam ni? Saya rasa awak kena buat laporan polis. Itu je cara untuk hentikan dia. Orang macam dia tu bukannya takut pada polis. Silat-silat nanti, kita yang kena. Islam tu mudah, Albert. Kita tak payah lebih-lebih sangat. Yang paling penting, kita melakukan tanggungjawab. Saya tahu, Idayu. Sebab tu saya tertarik pada Islam. Tapi bukan senang untuk saya yakinkan keluarga saya tentang ini. Ya. Albert! Hidayu! Hey, apa awak berdua buat kat sini? Tak cakap pun nanti Pak Albert. Kebetulan terserempak dekat kafe tadi. Korang dari mana tadi? Kita kan lagi modeling agensi. Tengoklah kita ni. Bukankah kita macam tersilap pasangan? Kalau mengikut kejaya dan karakter, saya sepatutnya dengan Faizal dan Hidayu dengan Albert. Betul tak? Ha?